Ya Rabb hete raisan मैं तेरे दर पे कुर्बान तूने दिया है ईमान तो हर ज़माने गेहबान तेरा करम है हर आन Audio usia Masih Maud alaihissalam yang dijanjikan. Salah satu contoh percubaan oleh penentang Jemaat Ahmadiyah Muslim untuk memburukan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian adalah dengan mengatakan bahawa dia menerima wahyu palsu atau rekaan mengenai usia kematiannya. Di sini para penentang mengatakan bahawa sementara Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan kepada dunia melalui wahyu bahawa dia akan meninggal dunia pada usia 80 tahun atau lebih kurang, dia sebenarnya tidak mencapainya 1835 hingga 1908, 73 tahun. Dengan itu menonjolkan kepalsuan wahyu khusus ini yang mereka kononnya mempersoalkan seluruh dakwaannya sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam. Bagi orang yang berniat ikhlas, maklumat ini akan menjelaskan dan tidak mengejutkan bahawa sebenarnya pihak lawanlah yang tidak betul. Realitinya adalah bahawa ia telah disampaikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui wahyu bahawa dia akan meninggal dalam jangka masa tertentu dan itulah yang berlaku. 3 wahyu prinsip yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam ialah 80 tahun atau lebih kurang atau lebih sedikit dan anda akan menyaksikan keturunan anda yang jauh. Arba'in nomor 3 1900 muka surat 2930 Jamimah Taufa Kularwiyah. Di tempat lain Hazrat Masih Maud alaihissalam diberikan wahyu yang serupa 80 tahun atau lebih kurang. Izala Auham muka surat 632 hingga 635. Dan akhirnya Hazrat Masih Maud alaihissalam lebih spesifik diberitahu dalam wahyu Urdu bahawa dia akan meninggal dunia pada usia 84 atau 5 lagi atau kurang 4 atau 5. Hakikat wahyu muka surat 70 hingga 108. Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis dalam kitabnya Hakikul Wahyi bahawa dia menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 1290 Hijrah. Kemudian menulis dalam kitabnya Tayarakul Qulub, dia menulis bahawa apabila umurnya mencapai 40 tahun, dia mula menerima wahyu. Dalam menilai kedua-dua ini, kita mendapat pemahaman bahawa Hazrat Masih Maud alaihissalam kemungkinan besar dilahirkan pada tahun 1250 Hijrah dan 1835 tahun Masih, iaitu 1250 ditolak 40 sama dengan 1250. Tambahan pula, jika kita mengira umur Hazrat Masih Maud alaihissalam semasa kewafatannya menggunakan kalender Masih, kita menyimpulkan bahawa dia meninggal secara kasar pada usia 73 tahun, iaitu 1835 hingga 1908 ialah 73 tahun. Namun apabila kita sebagai umat Islam dan pengikut kalender Islam lebih sesuai mengaplikasikan kalender hijrah kita, dapati beliau hidup lebih kurang 76 tahun, iaitu 1250 hijrah hingga ditolak dengan 1326 menjadi 76. Pengiraan untuk menukar tarik daripada kalender
Gregorian kepada tarikh Hijrah yang setara adalah seperti berikut. Tarikh Gregorian iaitu 2000 tahun Masihi, tolak tarikh Hijrah iaitu 600 sesudah Hijrah, didarab dengan 33 dan dibagikan dengan 32. Dalam contoh ini, pengiraan adalah seperti berikut. 2000 tolak 60 dikali dengan 33 dibagi dengan 32 menjadi 1443. Pengiraan mengenai umur Hazrat Masih Maud AS, Hijrah adalah seperti berikut. Lahir 1835 ditolak dengan 622 dikali dengan 33 dibagi dengan 32 sama dengan 1250 Hijrah. Kewafatan 1908 ditolak 622 dikali 33 dibagi 32 sama dengan 1326 Hijrah. Jadi 1326 ditolak dengan 1250 sama dengan 76 tahun. Sehubungan dengan hal ini, wahyu Hazrat Masih Maud AS yang disebutkan di awal artikel ini telah digenapi dengan baik. Perlu disebutkan bahawa adalah luar biasa bahawa penentang Hazrat Masih Maud AS, sekumpulan Muslim intelek ataupun ulama, memilih untuk memburukkan beliau AS dengan hampir secara naluri beralih kepada kalender bukan Islam. Mungkin ada sebab logik untuk ini. Sesungguhnya, walaupun tidak ada kesalahan dalam mengaplikasikan kalender Gregorian, mereka sepatutnya menyadari bahawa adalah lebih sesuai bagi Imam Zaman AS untuk membincangkan umurnya merujuk kepada kalender Hijriah Islam. Adalah menarik bahawa pihak lawan hampir selalu tanpa gagal cuba mencari perkara-perkara kecil yang terperinci untuk mencoba dan membuktikan Hazrat Masih Maud AS salah. Mengapakah mereka benar-benar menolak ramalan-ramalan utama Hazrat Masih Maud AS berkenaan dengan bencana alam dan tanda-tanda alam dan buatan manusia yang lain tentang kedatangannya? Mungkin mereka tidak pernah menjumpai kitab Hazrat Masih Maud AS, Tajalliyat Ilahiyah, Manifestasi Ilahi. Apa yang lebih menarik ialah mereka pergi lebih jauh untuk menumpukan perhatian kepada isu-isu kecil ini dan mengabaikan tanda-tanda besar Allah SWT yang telah wujud dalam Al-Quran selama lebih daripada 1400 tahun. Penulis di sini menasihati mereka untuk mendasarkan sembarang penyangkalan masa depan terhadap Hazrat Masih Maud AS pada menangani tanda-tanda jelas kemunculannya seperti yang terkandung dalam surah At-Takwir dan banyak tempat lain di dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, jika mereka memilih untuk terus memberi tumpuan kepada isu yang lebih kecil, mereka boleh yakin bahawa kami akan terus menafikannya, atau seperti yang sering berlaku, mereka akan terus menyangkal diri mereka sendiri. Allah SWT Maha mengetahui.